Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Adlina Afika binti Muhammad Afzal Nizam. Nombor metrik saya 01 DT 19F2032. Okey, sebelum kami memulakan menunjukkan koding yang kami buat bagi projek ini, saya akan menerangkan sedikit untuk binary search tree bagi soalan pertama dan sorting method yang kami pilih untuk soalan kedua. Okey, bagi soalan pertama iaitu binary search tree iaitu BST adalah struktur data yang mengadopsi konsep binary tree. Okey. Tetapi ada peraturan di mana setiap child node sebelah kiri mesti akan mempunyai nilai yang lebih kecil daripada root node. Dan sebaliknya, setiap child node sebelah kanan pula mesti akan mempunyai nilai yang lebih besar daripada root node. Okey, oleh itu boleh dapat lihat di mana bila kita nak buat binary search tree ni, kita kena berhati-hati dan alert dengan susunan nombor bagi menentukan yang mana nilai kecil dan mana nilai lebih besar. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat ke sorting untuk soalan yang kedua iaitu sorting method, di mana kami memilih bubble sort dengan quick sort. Okey. Bagi bubble sort merupakan kaedah susunan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terusan sehingga boleh dipastikan tidak ada lagi perubahan atau penukaran dalam susunan itu. Okay, seterusnya bagi quick sort. Okay, quick sort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partition. Setelah itu ia disebutkan juga dengan nama lain iaitu partition exchange sort. Seterusnya divide and conquer digunakan di dalam teknik sort di dalam teknik quick sort ini. Okey, kaedah ini dapat dilihat dengan apabila nilai lebih rendah akan duduk di belah kiri dan nilai lebih besar akan duduk di belah kanan. So bila dalam coding boleh dapat lihat macam nanti kawan saya akan terangkan, dia boleh lihat bila susunan tu dia akan memulai coding tu akan mengeluarkan susunan sebelum tu dulu, lepas tu bila after that baru kita nampak lihat susunan nilai lebih kecil akan duduk belah kiri, nilai lebih besar akan duduk belah kanan. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan menerangkan coding untuk soalan satu dan soalan kedua. Assalamualaikum. Hari ini grup kami akan present tentang projek data structure. So nama saya Nur Hidayah Afrina binti Ismail. So saya akan menjelaskan tentang question 1. Okay, question 1 dia minta untuk bagaimana kita untuk create kita punya BST. So ini adalah coding macam mana untuk kita create kita punya BST. Ada struct node dan juga ada node untuk left dan juga right lah. And then seterusnya ini adalah untuk create a new node. Kalau kita nak masukkan node, dan ini adalah untuk new node contain, maksudnya dia akan simpan nilai tu di manalah, dia dah tetapkan dekat sini. Okay, dan seterusnya
adalah untuk insert note. So, untuk insert item ke dalam BST tu, kita boleh tetapkan dia punya nilai lah. So, dekat sini dia ada untuk root dia dah bagi 50 lah dekat sini. Dan untuk seterusnya ada nilai yang dah dibagi iaitu 32, 25, 41, 78, 62 dan juga 80 lah. Untuk display kita punya nilai ni, kita letakkan in order root lah. Kita panggil balik nilai-nilai ni. So, sekarang saya akan run coding ni untuk tengok hasil output dia. So, bila kita run, dia akan terus keluarkan output lah, iaitu 25, 32, 41, 50, 62, 78 dan juga 80 lah. So, ini adalah hasil output untuk soalan 1 berdasarkan coding yang ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan sambung untuk soalan yang seterusnya. Okey, nama saya Asmatika binti Muhammad Sunani. Nombor matrik saya 01 DDT 19F2054. Okey, kat sini saya akan terangkan tentang bubble shot, iaitu BST yang kami pilih untuk kami tunjukkan penerangan tentang bubble shot. Okay, bubble shot ni adalah ada simple shorting algorithm yang termudah, jadi ia berfungsi dengan menukar elemen bersebelahan berulang kali jika urutan nombor tu berada dalam urutan yang salah. So ini adalah bubble shot algorithm. So sebelah sini adalah kode yang saya telah buat. So ini adalah main method kami untuk displaykan dia. So ini adalah proses bubble shot yang saya akan terangkan nanti. Okay, so A ni ada early. So early ni kami dah tetapkan untuk 5 integernya, size dia yang user akan masukkan nanti. So user akan enter 5 integer dalam kode ni, and then dia akan keluar before shooting ni ada nombor yang dia tunjuk tu, and after shooting ni adalah bila terjadi bubble shot tu macam mana nanti. So bubble shot ni kita akan kita panggil daripada bubble yang atas ni. So dia akan jadi, proses tu akan berlaku di sini lah. Okay. So untuk bubble shot algorithm ni, declare variable dia I dengan J. So ni I and J. So untuk loop I sama dengan 0 and 2n 1 ni adalah for kita kami gunakan loop for. So in I sama dengan 0. Lepas tu n ni adalah I less than 5 and I plus plus. Okay, so untuk loop J dia adalah inner loop. So J sama dengan 0 and J less dari 5 ni adalah early ni. So I and 1 ni tolak 1 and ni adalah 1. So if ni ini adalah swap untuk kita punya swap code. So untuk swap code ni A sama dengan AJ lebih besar daripada AJ plus 1. So in term
AJ, dia akan jadi if AJ lebih besar AJ plus 1, then swap AJ and AJ plus 1. So dia akan endkan loop tu. Dia endkan loop inner ni, and then last sekali dia akan end loop untuk outer loop ni. Okay, in term ni adalah variable yang kita masukkan untuk kita buat swap ni. So term ni ada AJ, so AJ ni sama dengan AJ plus 1. So AJ plus 1 ni adalah term ni. Okay, saya akan tunjukkan contoh dia. So ni adalah nombor yang saya buat. So saya ambil 5 nombor sebab kita ada early dia adalah size dia adalah 5. So kita copy balik nombor ni letak sini. So okay, kita langkah first kita adalah kita start daripada kosong. So kat sini kosong, langkah dia ada kosong. So 9 ni adalah elemen semasa, 5 ni adalah elemen seterusnya. So jadi bila dia elemen semasa lebih besar daripada elemen seterusnya, dia akan swap. So tapi kalau elemen semasa dia kecil and elemen seterusnya adalah besar, dia akan dia tak ada penukaran lah gitu. So kita akan terus continue dengan elemen seterusnya. Okay, so untuk next step kita akan loopkan yang untuk bahagian luar punya, outer loop punya, untuk dapatkan betul-betul dia punya final result dia apa. Okay, so untuk yang pertama kita akan ambil balik nombor yang kita bagi tadi 95283. So kita akan buat bahagian 0 iaitu 9. So 9 adalah elemen semasa, so dia lebih besar daripada 5. So bila dia lagi besar daripada 5, kita akan swap kat dia. So kat situ akan jadi nombor dia. Kita copy. Okay, so kita akan tukarlah, dia jadi 5, 9. Okay, so kita tengok yang first pula 9. So 9 lebih besar daripada 2. So kita akan swap. Okay, kat sini 5 kita takkan swap lah sebab 28 ni 2 lagi kecil ni. So kita ambil je balik. So okay, untuk ketiga kita akan ambil nombor 8 dengan 3. So 8 ni lebih besar daripada 3. So kita akan swap. So dia akan jadi 5, 9, 2, 3, 8. Okay, so dia kita loop balik untuk yang first, untuk L yang ke pertama pula. So kita akan start dari kosong balik. So kita akan start daripada 5, 9. So 5 ni dia lebih kecil daripada 9, jadi kita takkan swap lah benda tu. Dia tak ada penukaran sebab semasa dengan kurang daripada next element takkan berubah. So dia no swap kat situ. Okay, so untuk next kita ambil yang 92. So 92 ni 9 lebih besar daripada 2. So kita akan swapkan dia. So kita akan masukkan dia punya nombor, dia jadi 5, 2, 9, 3, 8. Okay, so untuk yang next pula kita ambil 9, 3.
Okay, 93 ni pun 9 lebih besar daripada 3. So, kita akan swapkan dia. So, kita copy. Kita paste balik. Then, 52, 3, 9, 8. Okay, so ni adalah loop yang kedua. So, loop kedua kita akan start balik dari kosong. So, kita akan tengok 52. So, 52 ni 5 lebih besar daripada 2. So, kita akan swap. Okay. Swap, so kita akan tukarlah dia jadi 5. Dia akan jadi 2, 5, 3, 9, 8. Okay, so untuk next 2, 3. So, 2, 3 ni 2, so dia akan jadi, okay, kita akan ambil 5, 3. So 5, 3 ni kita swapkan dia sebab 5 lebih besar daripada 3. So last loop adalah 3. So kita akan tengok bahagian yang last kali, iaitu 9 dengan 8. So 9, 8 ni 9 lagi besar daripada 8. So kita akan swapkan dia. So final dia kita akan dapat 2, 3, 5, 8, 9. Okay, so this is a final result yang kita dapat daripada proses yang kita buat tadi. So tu adalah, ni adalah yang kita masukkan, dan ini adalah lepas kita after shooting bubble sort tu. Okay, so kita akan compilekan dia dekat dalam untuk kita runkan dia. Okay, so kita ambil nombor yang tadi tu untuk kita confirmkan betul ke pengiraan yang kita buat tadi. So kita ambil nombor dia. So kita akan check lah, kita betul ke proses kita buat ni akan dapat sama dengan apa yang ada dalam yang kita run kan. Okay, so kita dapat nombor yang sama. So macam tu lah berlakunya shot bubble sort, proses bubble sort tu berlaku. Okay, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Husna binti Abdul Hadi dari kelas P3. Okey, Pak, saya soalan 2 dan saya mengambil quick sort untuk sorting method. Untuk program ni, saya menggunakan C++ yang memerlukan input size array dari user. So, kat sini saya meletakkan coding yang memerlukan user masukkan input nombor integer, size boleh dari nombor kosong dan seterusnya. Okey, untuk yang enter dalam kurungan size tersebut, saya mengambil balik size array yang user mahukan tadi. Contoh tadi user mahu masukkan nombor 4 untuk size array. Kemudian ia akan paparkan integer enter for integer in any order. Yang size ni dia akan ambil yang size dari yang sebelum ni, yang enter size of array dari user. Okay, so untuk cin untuk for I sama dengan kosong, I lebih kecil dari size dan I plus plus. Yang ni saya, yang ni untuk menjalankan loop untuk array ni. Okay, untuk cin my array dalam kurungan I tu, saya mengambil input untuk setiap elemen untuk array. Contoh, user boleh meletakkan nombor sama ada ke bawah atau ke tepi, tapi pastikan masuk nombor mengikut array yang mereka pilih tadi tu. Nanti saya akan tunjukkan contoh pada online compiler selepas penerangan untuk coding ni.
Okay. Yang before sorting ni, saya cuma ambil balik kode atas tadi tu. Yang ni. Untuk mengekalkan input yang sama dengan user masukkan tadi. Cuma tambah double code untuk user dapat memberikan jawapan dengan menjarakkan nombor user tersebut. Okay. Okay, untuk yang ni untuk panggil quick sort function yang mengambil susunannya, yang mengambil indeks permulaan S dan mengambil indeks E. Kita perlu bina dulu dia punya user define function. Define function yang ni. Yang ni. Yang ni. Okay. So saya menggunakan void quick sort dengan parameter yang declare array S dan E. Contoh if S less than E, dan membuat recursive QS call for left partition dengan right partition. Okay. Seterusnya saya membuat integer partition yang ni. Ini, okay. Kerana ianya adalah proses utama dalam quick sort. Fungsi partition ni adalah untuk memilih satu elemen dan memanggilnya sebagai pivot. Partition ini adalah diberi array dan elemen E sebagai pivot. Letakkan E pada kedudukan yang betul dan susun dan letakkan semua elemen yang lebih kecil sebelum E dan masukkan semua elemen yang lebih besar setelah E. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan output hasil dari coding C++ itu tadi. Okey, yang ini program quick sort yang saya buat tadi tu. So yang ini dia punya output. So first user masukkan size of array. Contoh saya masukkan nombor 4. Okay, macam saya cakap sebelum ni, user boleh meletakkan input sama ada menegak atau ke tepi. So saya akan tunjukkan dari segi menegak iaitu ke bawah dahulu dengan masukkan satu persatu nombor. Okay, selepas tekan enter, ia akan memaparkan before sorting. So untuk yang ni tak ada apa-apa perubahan sebab belum disortkan. Okay, dan yang bawah ni ialah after sorting. So kat sini dia akan check nombor tu dan make sure nombor yang depan lebih kecil dari nombor belakang. Kemudian saya akan tunjukkan cara yang kedua, iaitu boleh meletakkan nombor dari segi ke tepi dengan meletakkan jarak di antara nombor dengan nombor. Okay, saya akan run bersemula. Size of array ialah 4. Okay, yang ini pula sama macam tadi, cuma user meletakkan dari segi nombor tu ke tepi. Asalkan nombor tu cukup. Macam contoh, user masukkan size of array itu 4. So, diorang akan kena masukkan 4 nombor juga. Kalau macam masuk enter size of array tu 6 ke 7 ke, so diorang yang kat bawah tu enter tu. Macam contoh kan, enter size of array diorang nak letak 6. So, dia akan paparkan enter 6 integers in any order. So, user kena masukkan 6 juga nombor yang berlainan. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.